Okey, kita pergi kepada perbincangan mengenai penyerapan. Okey, seperti mana kamu telah pun tengok yang lepas-lepas makanan telah pun kita bila mana telah dimakan, dia akan dihancurkan. Dan semasa proses penghancuran tu, dia hancurkan tu, apa akan jadi? Penghancuran pencernaan dari segi fizikal, makanan tu akan dihancur-hancurkan menjadi kecil lah, menjadi lebih kecil, dan ini memudahkan lagi tindak balas enzim. Enzim akan bertindak terhadap makanan-makanan ni, melakukan proses hidrolisis, dan daripada karbohidrat dia akan tukarkan daripada gula maltosa, kemudian jadi pula glukosa. Kemudian kalau kalau macam protein, dia akan tukarkan menjadi asid amino. Kalau lipid, tukar pada asid lemak dan glycerol. Jadi bahan-bahan makanan ni sudah pun ditukarkan menjadi bahan yang lebih kecil. Bila mana dah jadi bahan yang lebih kecil, jadi ini memudahkan usus untuk melakukan proses penyerapan. Okey, proses penyerapan inilah sebenarnya yang berlaku bila mana kita makan. Bagaimana makanan tu badan kita tarik zat dia. Bagaimana makanan tu kita tarik, kan? Itulah yang dikatakan penyerapan. Okey, apakah yang terlibat dalam proses penyerapan ni? Ileum. Ileum ni sebenarnya bahagian usus kecil yang mana di mana berlakunya proses penyerapan yang paling banyak, kan? Mana makanan yang terlarut akan diserap banyak di mana? Di ileum, kan? Okey, dindingnya terdiri daripada dua lapisan otot licin, iaitu otot bulat dan juga otot memanjang. Okey, dia ada dua, satu otot bulat iaitu dan juga otot memanjang. Ini otot memanjang dan juga dia ada otot bulat. Kan? Maksud tindak balas dia, yang ini dari segi membulat, yang ini menolak. Kan? Dia pegang ramas, kemudian dia tolak, ramas dia tolak, ramas dia tolak. Jadi sebab tu, kan, proses ni kita panggil peristalsis ni berlaku sehinggalah makanan tu keluar daripada badan kita, kan? Jadi sebelum dia dikeluarkan dalam bentuk najis, kan, makanan ni akan diserap dulu, dia punya zat-zat dia akan diserap dahulu. Asid lemak dia yang telah dipecahkan tadi, maltosa, glukosa, apa lagi, asid amino akan ditarik dulu, kan? Akan ditarik dulu. Dan di mana proses itu berlaku? Di ileum. Yang paling banyak berlakulah di ileum. Okey, dinding dalam ileum dilapisi vilus. Vilus ni vilus, okey, cuma bayangkan, yang ini adalah ileum. Ini adalah ileum. Kita yang kecil-kecil ni, yang kamu nampak yang kecil-kecil macam berus tu, kan, macam bergerigi tu, itu kalau kita besarkan kita akan nampak macam ni. Inilah dia. Inilah vilus. Inilah vilus. Dan ujung ni kalau kita besarkan lagi, kita akan nampak macam ni. Macam ni. Microvilus kamu akan nampak. Jadi di atas ni kita masih lagi ada lipatan-lipatan, kan? Dia berlipat-lipat macam tu. Kan? Tujuannya apa? Supaya dia nak meluaskan lagi luas permukaan ileum. Okey, jadi vilus ni lah, apa dia? Vilus ni lah merupakan unjuran yang berlipat-lipat untuk menambahkan luas permukaan vilus. Okey, ileum ni dia ada vilus. Di permukaan vilus tu ni dia ada microvilus. Dia berlipat-lipat juga. Jadi tujuan apa? Untuk meluaskan permukaan vilus tu sendiri. Okey, jadi vilus dibentuk oleh satu lapisan sel epitelium. Jadi kenapa dia ada satu sel saja? Jadi untuk memudahkan proses penyerapan. Okey, pada lapisan ini juga terdapat sel-sel goblet untuk merembeskan mucus. Okey, jadi apa tujuan goblet cell ni? Goblet cell ni dia akan merembeskan mucus untuk melincirkan pergerakan makanan tidak tercerna. Jadi sebenarnya di sepanjang proses pencernaan ni, otot-ototnya
kan. Sebenarnya memang menghasilkan goblet lah, menghasilkan mucus, menghasilkan mucus. Apa tujuannya? Untuk melicingkan perjalanan makanan tersebut, pergerakan makanan tersebut. Okey, setiap virus mempunyai jaringan kapilari darah dan kapilari limfa yang disebut lacteal. Okey, adanya lacteal. Jadi kamu nampak ni kan? Okey, ni virus. Ni virus. Dalam virus ni sendiri adanya kapilari darah ni, kapilari darah keliling ni. Ni. Kemudian kamu nampak di tengah-tengahnya, di tengah-tengah ni kan, adanya lacteal. Lacteal ada. Jadi di situlah tempat mana makanan akan, bukan makanan bahan yang telah dicernakan tadi. Bermakanan dia dicernakan dah. Okey, dia akan masuk melalui kapilari darah dan juga lacteal. Okey. Setiap virus mempunyai jaringan kapilari darah dan kapilari limfa yang disebut lacteal. Yang kapilari darah tu kita tahulah, dan mana lacteal ni adalah sebenarnya kapilari limfa. Permukaan sel-sel epithelium villus dilitupi berjuta-juta injuran mikroskopik yang dipanggil microvillus. Yang kamu tengok ni, ini adalah microvillus. Ada berjuta-juta. Setiap microvillus mempunyai panjang 1 mikron. Dia punya panjang ni 1 mikron. Microvillus membentuk permukaan seperti berus yang dapat meningkatkan luas permukaan penyerapan. Jadi disebabkan dia punya permukaan dia yang bergerigi macam ni, menyebabkan luas permukaan ileum tu diluaskan lagi. Dia akan jadi sangat luas. Sebab permukaan dia adalah berkeriput je tu kan. Maksudnya ada unjuran-unjuran. Jadi dia akan meluaskan lagi luas permukaan ileum tu untuk memudahkan proses penyerapan. Okey. Ileum dan usus kecil diadaptasi bagi meningkatkan penyerapan nutrien terlarut. Jadi proses tu dia berlaku kan. Dia berlaku yang mana untuk memudahkan penyerapan, luas permukaan ileum ni dibesarkan. Bila mana dia dibesarkan, ia memberi kemudahan bagi makanan yang telah pun dicernakan tadi, bahan-bahan yang telah dicernakan tadi, membentuk bahan yang lebih ringkas, mudah untuk dimasukkan ke dalam lacteal dan juga kapilari darah. Okey. Adaptasi, kita tengok adaptasi ileum dan usus kecil serta kepentingannya. Kamu tengok apa adaptasi ni, maksudnya apa yang ada pada ileum ni untuk memudahkan penyerapan. Berukuran 5 meter hingga 6 meter bagi individu dewasa. Maksudnya dia panjang. Memberi peluang pencernaan nutrien yang lebih lama dan memanjangkan masa penyerapan makanan terlarut. Jadi makanan tu berada dalam keadaan dalam ileum ni kan. Dalam tu untuk proses dia bergerak tu pun lama, dan juga panjang ileum yang terpaksa makanan tu lalu adalah lama kan. 6 meter, 5-6 meter dia bergerak sikit. Tujuannya apa? Untuk supaya memberi peluang kepada makanan ni diserap. Bukan makanan maksudnya makanan yang telah pun dihidrolisis, yang telah dicernakan. Bahan-bahan seperti asid amino, lemak, asid lemak tu akan diserap. Sebab apa? Dalam masa kamu tengok ni 5-6 meter dia terpaksa lalu. Jadi sudah itulah masa yang lama dia perlu dia ambil untuk dia keluar pergi ke usus besar dan dikeluar sebagai najis Tapi disebabkan panjang dia tu memberi peluang kepada nutrien untuk diserap. Okay, dinding dalam dipenuhi dengan unjuran villus. Seperti mana kita bincangkan tadi, setiap permukaan dinding dia ni ada villus. Setiap permukaan villus pula ada microvillus. Jadi ini akan meluaskan lagi permukaan untuk penyerapan nutrien terlarut. Selain daripada itu, permukaan luar sel epithelium dan villus dipenuhi microvillus. Itu kan, dia akan besarkan lagi luas permukaan ileum ni. Okey, mempunyai permukaan yang lembap membolehkan nutrien melarut di dalamnya disebabkan dia lembap kan. Jadi yang larut air, yang mudah terlarut dalam kelembapan tu, dia akan mudah terserap masuk ke dalam ileum.
Virus dilapisi oleh satu lapisan sel epitelium. Jadi bila mana dia satu saja, dia mudahlah nak meresap. Bayangkan kalau dia tebal. Kalau dia tebal, payahlah untuk diserap masuk. Payah untuk dia resap. Resapan nutrien tu berlaku sangat payah kalau sel tu tebal. Tapi kalau satu sel saja, memang senanglah untuk makanan tu menyerap masuk. Okey. Mempunyai salur darah dan juga laktial. Okey, memudahkan penyerapan dan pengangkutan nutrien terlarut ke tisu dan organ badan. Itu tujuan kapilari dan juga laktial. Di sinilah di kapilari inilah dan juga laktial inilah makanan akan menyerap masuk dan meresap ke dalam kapilari ini. Kapilari ini akan bawa pergi ke organ-organ penting lah untuk menggunakan makanan yang telah kita serap tadi. Okey. Nutrien terlarut boleh dibahagikan kepada dua jenis. Satu, molekul larut air seperti glukosa, asid amino, ion mineral, vitamin B dan vitamin C. Manakala ada satu lagi jenis kita panggil dia larut lemak. Satu molekul larut air, satu molekul larut lemak. Contohnya yang larut lemak tadi adalah gliserol, asid lemak, vitamin A, D, E, K. Ini adalah larutan lemak, vitamin yang larut dalam lemak. Larut dalam lemak. Jadi terbahagi kepada dua lah. Satu yang larut air, satu lagi larut lemak. Yang contoh larut air, glukosa, asid amino, ion mineral, vitamin B dan C. Selain daripada B and C tu, iaitu vitamin A, D ini dia adalah larut lemak. Jadi dia tempat resapannya akan berbeza lah nanti. Kalau macam yang larut air ni, dia akan lalu di kapilari darah. Yang larut lemak akan masuk ke dalam laktial.